Minggu ni kita telah perhatikan kepada asas dalam struktur pasaran. Kita lihat kepada bentuk-bentuk dalam elite wave, iaitu kepada fasa motif ya, kepada trend dan simple dia, aturan impulsif. Jadi kita sambung sikit sebab kita tak habis diagonal. Jadi kita dah lihat kepada yang ni. Okey, ini adalah untuk impulsif atau impulsif. Impulsif terbahagi kepada 3. Yang pertama adalah motif, di mana kita ada syarat-syarat motif. Wave motif, di mana syarat-syarat motif, wave 2 tak boleh masuk dalam bawah wave 1, wave 3 tak boleh paling pendek, wave 4 tak boleh masuk kepala wave 1. Itu adalah untuk motif. Lepas tu kita ada motif dengan extension. Extension kebiasaannya dalam saham dan juga pasaran kewangan, pasaran mata wang, extension berlaku dalam wave 3. Dalam komoditi, kita akan nampak kebiasaannya extension berlaku dalam wave 5. Saya lukis extension, saya tak kisah sangat sebenarnya whether dia wave 5 ke wave 3 ke. Saya tengok RSI. Jadi so itu dah nampak komoditi saya tak extend wave 5. Saya tengok extend dia wave 3. Sebab biasanya bila extension berlaku, RSI dia extend. Sebab itu saya jarang extendkan wave 5. Tapi kalau ikut elite wave 5 dalam komoditi yang banyak extend. Dia tak kisah, sama je. Ini yang nombor-nombor dia 9, 13, 17, 21, jumlah lekuk dia. Okey. Dan hari ini kita lihat kepada diagonal. Ini adalah bentuk ketiga dalam bentuk impulsif. Ini maksudnya membawa kepada arah. Okey. Beza benda-benda ni mana jelas kita masuk. Beza benda-benda ni, yang ini kenapa kita kena tahu benda ni? Kenapa kita kena tahu benda ni? Diagonal ni dia tak boleh berlaku dekat wave 3. Dia tak boleh. Wave 3 tak boleh diagonal. Diagonal cuma wave 1, wave 5, wave A dan juga wave C. Dia tak boleh berlaku dalam wave 3 ataupun B. Dia tak boleh berlaku dekat situ. Diagonal cuma boleh berlaku wave 1, 5, A dan C. Itu diagonal. Dia tak boleh berlaku dekat wave 3 dan wave B. Itu tak boleh tempat diagonal. Okey. Ada satu bentuk. Ingat, diagonal dia diagonal boleh terbentuk dalam 2, iaitu 5, 3, 5, 3, 5, sama seperti elite wave yang lain, ataupun 3, 3, 3, 3 dan 3. Jadi maksudnya bila kita katakan wave 1 diagonal, leading diagonal, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Sekejap. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Ini satu diagonal. Di mana kita ada 1, 2, dan wave 3 dia tak sampai 1618. Itu salah satu cara paling simple lah untuk anda tandakan itu sebagai diagonal. Sama ada ini adalah hujung dia 3. Kenapa dia lebih ni? Boleh lebih. Okey. Sama ada dia 4 dan 5. Sama ada dia 4 ni masuk balik wave 1. Itu adalah antaranya kita tengok dia sebagai diagonal. 1 ataupun wave 5 ataupun wave A ataupun wave C tempat diagonal. Dia langgar syarat-syarat untuk motif. Ending diagonal pun sama.
Ending diagonal mungkin dekat, ini adalah wave 1 contohnya. Ending diagonal mungkin dia buat 3, 3, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey. Dan dia mengakhiri wave 5. Itu ending diagonal. Okay. Dia boleh juga jadi A, boleh jadi C dalam zigzag. Okey, ataupun dalam flat dia untuk wave C. Okey, beza dia adalah dekat sini wave 5 dia ada dia ada apa tau? Wave 5 dia kena ada divergence. Itu dia. Inilah sebabnya anda tak dapat lukis Elliott wave cuma dekat satu structure. Buka satu chart H1. Ni kerja bagi saya kerja gila. Saya katakan itu sebagai kerja gila. Masalahnya ini ramai orang buat. Ramai orang buat claiming dia buat Elliott wave, tapi dia cuma lukis Elliott wave kat sini je. Ini je dia lukis. Paling teruk dia lukis sini je. Tak dapat. Disebabkan oleh diagonal, anda tak dapat buat benda ni. Anda kena buat dia, tak ada shortcut. Dia kena buat daripada time frame besar turun kepada time frame kecil. Sampailah kepada time frame yang anda nak lukis tu. Dia tak dapat saya lukis kat H1, saya lukis sini je. Anda kena start daripada atas. Tak payah lengkap sangat. Lepas tu turun. Saya turun kepada time frame semasa yang anda nak. Ya. Ramai orang buat macam tu kali. Dia lukis satu ni je. Lepas tu claim dia buat Elliott wave. Ramai, saya perhatikan ramai dekat Facebook tu berlambak master Elliott wave. Bila tengok chart, minta chart full dia cuma ada ini je. Yang belakang-belakang dia buat kerja mengarut. Itu ramai orang buat. Itu itu kerja mengarut. Saya kata itu kerja mengarut, itu kerja gila. Sebab dia bukan cara sebab disebabkan oleh diagonal. Kenapa? Anda kena tahu anda kat mana dekat chart tau. Sebab diagonal ni dia mempunyai jumlah lekuk yang sama dengan apa tau? Dengan triple correction. Triple correction. Disebabkan oleh diagonal lah anda tak dapat cuma nak lukis satu structure. Anda boleh sesat jauh kalau anda cuma lukis satu structure. Dia kena buat multi time frame. Saya lukis H1 je bang, saya M5 je. Anda kena lukis daripada paling besar turun kepada kecil. Kalau tak nak buat, jangan guna Elliott wave. Lupakan. Saya pernah buat mistake tu. Satu saya tahu, saya ingat shortcut. Saya lukis satu tempat je kan. Senang kerja aku kan. Tak sampai seminit duduk siap cat kan. Macam ni lah. Kalau dah malas nak buat, jangan pakai. Itu je. Jangan buat. Pakai benda lain. Arah jadi sesat. Sebab jumlah lekuk dia, kalau saya tukar benda ni kepada ini, nampak? Kalau saya tukar benda ni, saya tukar ni, yang 333 ni, jadi W, X, Y, X, Z. Ini adalah correction. Nampak? Ini correction. Dia sama. Jumlah lekuk dia sama. Jumlah lekuk besar dia sama. Iaitu 1, 2, 3, 4, 5. Dia sama. Beza dengan triple correction tak ada divergence. Memang ramai. Setiap lekuk tu dia tak 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Untuk impulsif ada soalan tak? Ada soalan tak untuk impulsif? Impulsif
direct. Paling susah nak lukis extension. Ini paling susah nak lukis. Diagonal dengan motif ni simple. Extension tu payah lukis. Macam ada tengok copper kan. Macam ada tengok copper. Bila dia panjang macam ni kan. Panjang macam ni. Daripada bawah ni. Ya, panjang macam ni. Itu payah nak lukis. Ini yang bila dia extended. Okey. Ini payah nak lukis. Okey. Next kita lihat kepada corrective structure. Corrective structure. Ini corrective structure. Corrective structure. Corrective structure basically terbahagi kepada dua kategori. Yang pertama simple. Simple terbahagi kepada tiga, iaitu yang pertama adalah zigzag. Zigzag adalah struktur 5, 3 dan 5. 5, 3 dan 5. Okey. Dalam zigzag lekuk B ni biasanya dia akan membuat correction yang besar. Wimun saya. Aduh. Kita besok dah nak cuti. Kalau kita cuti semua dah rindu kan. Tak ada orang nak panggil. Jangan pergi serang dekat Discord aku. Pening kepala. Okey. Wave B ni biasanya correction yang besar. Kalau kita ambil wave A punya correction, wave B biasanya yang besar. Dan kat sini ada divergence. Okey. Ni adalah salah satu benda lazim dan biasanya zigzag berlaku dalam wave 2. Biasanya zigzag berlaku dalam wave 2. Zigzag berlaku cepat. Berlaku dengan cepat dah dalam masa singkat. Kalau anda ambil Fibo time dia, ini berlaku dalam cepat. Berlaku dalam tempoh yang cepat. Okey. Itu zigzag. Biasa wave 2 kebiasaannya. Boleh berlaku kat wave 5, tapi lazim ni kita nampak zigzag dekat wave 2. Okey. Wave C, kita ambil Fibo extension 1, 2, 3. Wave C berada di antara 1 ke 1.618. Harga buat low, tetapi dekat RSI juga ada divergence. Dan wave 3 ni kebiasaannya, wave 3 ni dia membatalkan divergence wave 5 kat sini. Esok raya. Aduh. Faham? Itu adalah untuk zigzag. Yes, zigzag boleh pergi jauh. Zigzag boleh pergi jauh. Ni biasanya yang dalam, wave 2. Okey. Next adalah kepada structure flat. Structure flat ni saya tak tandakan flat. Kecuali saya memang jangka selepas satu high berlaku, benda tu dia nak habis. Contohnya macam euro US dollar, macam dolar index, kepada correlation. Satu tip untuk anda kenal pasti dia, bila anda ada satu kumpulan instrumen, contohnya macam dollar pair lah. Okey. Anda dapati untuk AUD US dollar, dia buat cantik. Dia buat macam ni. Dia buat macam ni 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dan dah berlaku A ke W ke. Dan ini tak buat high. Okey. Kita ada euro US dollar contohnya. Euro US dollar dia buat macam ni. 45 juga. Tapi dia turun, dia buat high macam ni. Dia buat high. Dan anda dapati berdasarkan correlation benda-benda lain,
bahawa ini akan habis dekat sini. Dia cuma ada satu ke bawah je. Dia dah buat X, WX ataupun AB, sini ada high pula. Kalau itu berlaku dan anda katakan sini memang dia habis, berdasarkan correlation, saya akan tandakan ini sebagai A, B dan C. Anda perhatikan apa kita lukis untuk dollar pair. Ni yang caranya saya nak tandakan flat. Saya tak tandakan flat kecuali ini berlaku. USD Chef. USD Chef. Saya, kalau boleh, saya tak nak tandakan flat. Kalau boleh, saya tak akan lukis flat. USD Chef. USD Chef tak. Ini 5 wave clear. Yap. Ini 5 wave. 1, 2, 3, 4, 5. Dan sini kita ada flat. Satu, jap. Sini kita ada flat. A, B, dan kita ada flat sini. 1, 2, 3, 4, 5. Anda tak trade yang ni. Anda tak trade dia. Correlation. Sebabnya anda nampak, untuk AUD US dollar ni, AUD US dollar, dia cantik. A, B sini yang high dekat tempat lain. UCAD. UCAD. Nampak? Sebab itu kita terpaksa tandakan flat. NZD US dollar. Nampak? B ni tempat lain yang high macam ni kan. Okey. Lepas tu saya nampak untuk lain-lain yen pair yang lain, USD JPY. Sebab itu saya tandakan flat dekat ni, dekat dollar index, dekat apa? Dekat euro US dollar. Itu dia, correlation. Bukannya lukis elite wave sahaja. Kalau anda lukis elite wave sahaja, sesat. Tadi siapa Bat tanya kan, boleh tak tengok dollar index sahaja? Tak dapat. Sebab instrumen yang tak ada dollar, tak termasuk dalam dollar index, dia tak buat higher high. AUD dengan NZD tak buat higher high. Instrumen yang dalam dollar index, Euro, GBP tak, Euro, CAD, JPY, semua tu menunjukkan bahawa kemungkinan ada flat, kecuali JPY lah. Jadi tak dapat. Itu flat. Anda nak tengok flat, itu masanya saya akan tandakan flat. Lain daripada tu tak. Flat terbagi kepada 3 jenis. Ini adalah untuk regular flat, ini regular flat, di mana B tak lengkap, tak lebih. Saya gunakan 85.4. Buku kata 90%, tapi pengalaman saya sendiri menyatakan bahawa 85.4 pun ada flat. So, saya gunakan 85.4. Ini adalah regular, ini adalah untuk expanded flat, di mana B ke atas dan C dia melangkaui A, dan syarat dia C ni kena divergence. Dan third one adalah running flat. Nampak? Bila dia expanded, kita ada 3 jenis. Dia boleh, ini boleh sampai kat sini tau. Kalau expanded, dia boleh sampai dekat invalidation ni. Dia boleh sampai kat bawah ni. 1, 2, 3, 4, 5. Dia boleh jadi macam tu. Itu pun masih correction. Okey? Jadi kalau anda trader, anda dapati ini 5 wave. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, break. 1, 2, 3, ada short. Sebab itu saya tak trade kepada, saya trade kepada 2, incomplete sequence dan momentum sequence. Kalau itu sedang berlaku dekat yearly chart, anda tak katakan ini uptrend. Sedangkan dekat daily, dekat weekly, dekat apa semua, dekat tengah jatuh. Tapi dekat yearly, dia tengah down, tengah correction. Kan? Tak dapat. Satu, bila kita dengar purist, mereka yang pure menggunakan elite wave, dia kata, kita tengok time frame paling besar,
time frame paling besar dia tengah buat apa? Dia kata okey, time frame paling besar dia tengah buat korektif sebab sini flat. Sini 5 wave. Kita cuma cari long saja. Kalau kita tengok dia macam ni dekat yearly chart, breakout, ini nak ke bawah lagi. Dekat weekly, dekat daily, dekat hourly kan. Kenapa kita nak ikut yearly, kita nak ni? Satu, saya tak trade Elliott Wave. Saya trade kepada market dynamic, kepada wave sequence, kepada Fibonacci. Saya trade Fibonacci. Itu masalahnya bila purist, orang yang pure menggunakan Elliott Wave. Tak dapat. Salah bagi saya, tak kena dengan saya. Bagi dia, betul-betul. Itu je. Okey, segitiga. Segitiga saya tak trade. Segitiga ni biasa kita nampak dekat wave 4. Syarat dia, RSI juga membentuk segitiga. Dan apabila anda cuma tahu segitiga bila D ni berlaku. Kita tak tahu tau bila D berlaku. Contoh seperti yang kita tandakan semalam untuk apa? Untuk JP225. Apa yang kita tukar? Ni. Semalam kita tandakan ini sebagai segitiga. Kenapa saya tak tukar, saya tukar dia kepada bukan segitiga? Sebab kalau anda tengok RSI dia break. Yang ni ni dah break. RSI dia break. Ini kat sini. Lupa nak alih. Ni kat sini Ini break. Ini break. Ini break daripada kalau kita kata segitiga, dia kena dalam sini pun bentuk segitiga. Sebelum ni okey. Bila dia break ini semalam, saya tukar dia kepada WX dan Y ni. Okey. Jadi kita ada wave 4 segitiga biasanya yang banyak berlaku adalah antaranya adalah kepada yen pair. Yen pair banyak berlaku segitiga. Okey. Dan A, B, C, D, E, ditandakan dengan A, B, C, D, E, dia boleh dibentuk oleh mana-mana, sama ada WXY, ABC, flat, segitiga lagi. Dia boleh bentuk oleh itu. Itu adalah untuk dia. Segitiga lagi ataupun ABC flat. Mana boleh segitiga kan. Tapi dalam kecil-kecil mungkin boleh. Okey, saya tak trade segitiga. Saya tak trade. Ramai suka trade segitiga. Kalau nak trade segitiga, ada trade symmetrical triangle sahaja. Anda tak trade ascending, anda tak trade descending, anda tak trade expanding. Anda trade symmetrical triangle. Di mana bila anda tarik Fibo, ini contoh symmetrical. Symmetrical, bila anda tarik Fibo 1, 2, 3, anda dapati sini kan sama ada 618, 764. Faham? Dan anda tarik keduanya, anda tarik kepada kalau nak trade juga, tarik sini 1, 2, 3. Sini pun sama, 618, 764. Faham? Ini tak dapat guna 100%. Sebab tu saya tak guna segitiga. Untuk trade wave 4 kat sini, kalau anda nak guna segitiga, anda tarik, bila ini tengah berlaku, tarik Fibo extension, kawasan ni pun kita jangka 618, 764. Kalau dia masuk dalam julat itu, kalau tak, jangan trade. Faham? Dia tak dapat 100%. Kalau 100% dia jadi segi 4. dia jadi sideways. Kalau segi 4, kalau 100% dia jadi segi 4, bukan segi 3. Yes. Jadi kita cuma trade ini, letakkan entry anda 618 ataupun yang lain-lain anda dapat. Lepas tu stop loss bawah daripada ini. Itu caranya kalau nak trade. Saya tak trade dia sebab saya guna 3711. Sebab tu saya tak trade triangle. Bukan tak boleh trade. Saya cuma dalam disiplin saya tak trade dia. Probability dia tak tinggi.
Itu berdasarkan apa yang saya test lah. Probability dia tak tinggi. Tapi mungkin ada orang yang pakai dan jadi kepada dia. Itu terpulang lah. Untuk saya tak pakai dia. Okey. Kalau anda nak pakai dia, cuma untuk symmetrical triangle. Okey. Double correction, simple. Gabungan, dia gabungan kepada flat, zigzag. Cuma satu je. Tempat depan ni tak boleh segitiga. Dia tak boleh segitiga. W dan Y ni, W dan Y ni tak boleh ada divergence. W dan Y ni tak boleh ada divergence. Maksudnya kat sini RSI dia buat low, kat sini pun dia buat low. Dia macam ni RSI dia. Segitiga price campur RSI, bukan setakat bentuk sahaja. Ya, RSI pun kena buat segitiga. Ni dalam ni segitiga. Osilator dalam menyokong bentuk segitiga. Semua time frame, bila ada segitiga, semua time frame dia kena truncated. Semua. Volume kena sikit. Anda kena tengok volume. Kalau anda gunakan untuk saham, anda tengok volume pun sikit. Tak ada volume yang spike. Segitiga, market tengah tunggu. Itu sideway. Market mendata. Market tengah tunggu. Apa jadi? Kalau dalam Wyckoff, itulah bilanya kita nampak apa decision oleh composite man. Dia tengah accumulate. Tengah tengok apa yang jadi dalam market. Dan itu biasanya di mana kita nampak tunggu spring. Kalau nak tunggu spring. Jadi dia semua time frame. Kalau anda nampak segitiga dekat daily, dekat H4, dekat H1 kena ada segitiga. Kalau kita zoom out dia kena menyokong kepada segitiga tu lah. Dalam RSI dia pun tak boleh ada spike. Semua segitiga. RSI dia pun kena segitiga. Semua time frame. Kalau nampak dekat H1, nampak dekat M30, M15, semua dia ngam-ngam dia. Itu fasa menunggu. Segitiga tu fasa menunggu. Saya kalau tak tahu nak lukis apa, tak nampak apa, saya lukis segitiga. Kalau anda nampak saya lukis segitiga tu, saya tak tahu nak lukis apa. Segitiga dia senang lukis. Tak tahu dia nak naik ke, nak turun ke kan. Ni tengah-tengah macam ni, dan saya lukis segitiga. Correlation tak nampak. Bila saya kata saya tengah lukis elliott wave, saya cuma lukis elliott wave, itu maksudnya anda akan nampak saya lukis segitiga. Yes, tunggu UT. Tunggu uptrend. UT tu kadang orang tak tahu. Tengok dekat chart Wyckoff kan. UT lah apa. UT tu uptrend je. Tak ada apa pun. Okay. Double correction tadi ya. Double correction. Ini adalah connector di mana bila anda tengok dekat RSI, dia akan jelas. Dia akan jelas. Di mana kita ada ni. Dekat chart contohnya WXY. Dekat chart. Macam ni Ni apa ni? Kalau kita jangkakan dia adalah WX dan Y, anda akan dapati dekat RSI dia pun jelas. Ini satu channel. Ini satu channel sini. Dan kita ada connector. Ini 1, 2, 3 lah. 3. Lepas tu kita ada satu connector. Lepas tu kita ada 1, 2, 3. Ambil lah mana-mana chart. Sama cerita. Kita ambil WXY. Mana lagi WXY? Ni kat sini. Kat sini. WX dan Y. Jadi kalau anda tengok dekat RSI dia, W kita akan nampak 1, 2, 3. Okey. Lepas tu ini WX dan Y besar ni. Lepas tu kat sini pun adalah, nampak? Ini connector dia. Ini connector dia. Ini connector dia. Situ X. Lepas tu sini pula ada 1, 2, 3.
Itu adalah untuk kenal pasti connector. Connector dia akan terpisah. Dia akan terpisah. Sebab itu anda kalau nak tengok ni, sebenarnya dia kepada time frame ini. Time frame ini baru jelas. Time frame yang ni baru anda nampak jelas. Tu yang anda tengok orang buat Elliott Wave, dia guna banyak macam-macam time frame. Sebabnya dia nak tengok structure. Main-main dengan time frame. Kalau anda tak tahu aku sedang nampak apa ni, tukar-tukar time frame dia. Jangan malu nak buka 8 hour, 6 hour chart, 3 hour, 2 hour chart, 45 minit. Itu yang banyak nampak. Okey, itu adalah untuk itu adalah untuk WX dan Y. WXY ni tak ada apa-apa. Itu cuma gabungan galih. Yap. H8 banyak lagi time frame. Bukannya MT4 tu je, sebab ramai familiar dengan H1, H4, daily. Sebab ramai cuma biasa guna MT4, MT5. Ada banyak platform untuk orang trade. Kita ada C-Trader, kita ada Think or Swim, kita ada TradingView, kita ada banyak broker sendiri punya platform yang boleh tukar-tukar time frame. Anda nak buat nak blend kan, orang kata blending candle. Apa blending candle? Tukar time frame. Tak ada blending. Tukar time frame ya. Time frame buka lain platform. Ada 2 hour chart, ada 8 hour chart kan. Apa blending? Itu cuma time frame. Masalahnya ramai cuma faham aku MT4 tak ada banyak. Explore. Buka. Saya paling minat, kalau tanya saya platform terbaik untuk anda analisa ni. Ada apps dia. Ini platform terbaik kalau tanya saya. Okey? Saya kena padamkan. Okey. Jadi untuk WXY ini paling ringkas dia, bila anda nak trade WXY, bila anda tengok X ni, dia break out ini. Dia break out trend line W. Bila anda nak trade untuk Y, anda nak X break out W. Sebab itu saya tak letakkan untuk gold. Tengok untuk gold. Untuk gold kat sini, sebab X kat sini tak break. Kalau X dia break macam ni, then gold saya akan letakkan entry. Macam ni, kalau dia naik dan X dia buat macam ni. Tak buat ni Dan kita ada breakout trend line. Dia breakout trend line dah. Breakout trend line. Breakout trend line ni. Then Y tu kita trade. Faham? Sebaliknya, untuk silver, nampak tak? Dia breakout. Sebab itu kita letak untuk silver X ni. Dia breakout trend line. Jadi kita ada, maksudnya kita ada clear separation of price, separation of structure. Clear separation of structure. Pada sini, kalau sini X, kalau dia turun daripada semasa, kalau X ni kat sini, kalau X kat sini, dia tak clear. Faham? Ini adalah structure paling lazim anda tengok dalam chart. Structure ini paling banyak anda tengok dalam chart. Dan bagi saya, inilah structure terbaik untuk trade.